Satu kereta ni dia ada jalan nak menyuluh. Ni belah rumah aku. Tu dia nampak apa? Hai korang. Okay, semalam aku ada tengok podcast Alpha episod Akak Nukriah. Dan aku tengok episod tu, aku tengok aku layan juga. Lepas tu ada satu part yang dia cerita pasal yang dia terperangkap di dalam perjalanan. Macam pernah family aku lalui, tapi aku ada dalam situasi tu sebab pengalaman itu bukan dari aku, tapi aku ada dalam situasi pengalaman itu. Kau bayangkan. Nak tahu? Stay tune and dengar aku cerita. Jalan cerita dia macam ni. Waktu tu kita orang family pergi jalan. Tak silap aku, benda ni berlaku pada aku sekolah lagi. Tapi aku ingatlah cerita yang dekat kejadian tu, aku ingat sampai sekarang. Walaupun bukan aku yang alami, tapi aku ingat benda tu. Kita dah pergi, dah jalan semua. Tak ada masalah kehidupan kita semua okey, jalan lancar, kita berjalan. Kejadian ini berlaku waktu kita nak balik. Kita orang balik macam biasa, jalan. And then waktu tu tinggal mancing. Kita nak balik tapi kita ikut jalan lama. Nak gerak malam dah. Dia tahu ada satu jalan shortcut. Kita pun gerak. Kita singgah Petronas untuk buang air besar semua, buang air kecil sebab perjalanan masih jauh. Ibu aku tergerak lah nak isi minyak. Sebelum kita nak masuk jalan yang shortcut tu, kita jumpa polis buat roadblock. Okay? Polis tanya lah nak gimana apa semua itu ni. Macam biasalah dia akan tanya. Dan kita cakap kita nak sambung perjalanan. Oh lalu mana? Dia tanya kan. Lalu sini. Lepas tu polis tu pandang sama sendiri. Dia pandang sama sendiri kawan-kawan dia cakap. Kita ambil like macam apa hal? Macam tu kau faham? Dia cakap betul Acik jalan sini dia cakap macam tu kan. Lepas tu ayah aku macam betul tak? Sebab sini dekat sikit. Ayah aku cakap lah. Lepas tu polis macam okey lah. Kalau macam tu saya pesan hati-hatilah ya. Kita tak cakap okey terima kasih tuan. Ayah cakap. And then gerak. Dah masuk ke kampung yang dikatakan shortcut. Mengikutkan jalan tu. Tak sampai pun 1 jam lah Kita ambil 1 jam. Tak sampai 1 jam dah sampai kat situ. Sepatutnya ni ibu aku cerita sendiri Ibu aku cakap memang kiri kanan lalang. Lalang yang sangat tinggi-tinggi. Dia bukannya pokok-pokok lorong hutan, tapi dia rumput yang tinggi. Jadi macam orang kedil tu, kau nampak rumput tu tinggi-tinggi macam tu. Dia bukan pokok, dia bukan apa, dia rumput. Antara jalan-jalan ibu aku terdetik. Kenapa macam sunyi? Kita nampak sebiji kereta lalu. Ibu aku macam taklah ambil kisah. Kereta yang sama, warna yang berbeza lalu. Kali ni ibu aku perhatikan betul-betul. Jalan lagi depan, kereta yang sama, warna yang lain. Ibu aku mula nampak. Tak ada penumpang. Ibu aku dah mula detik, dah lain. Lepas tu ibu aku tengok dekat batu jalan kan macam kalau kita ada, kalau dulu ada signboard, signboard. Ni berapa kilometer lagi, berapa kilometer lagi. Tapi waktu tu ada batu jalan. Kat situ ada batu jalan. Ibu aku mula tengok batu jalan sebab ibu aku dah macam rasa lain. And then dia mula tengok. Aku takkan bagi tahu nama tempat 23. Yang di depan 24. Jalan lagi depan 5. Aku tak kisah lagi. Jalan lagi 20. Ibu aku pergi tegur yang buat batu ni. Ayah aku pandang ibu aku. Diam. Ayah aku cakap, rupanya ayah aku pun dah mula perasan. Ayah aku ni jenis yang dia merokok, tapi bila dalam kawasan itu, dalam hari itu, dia tak merokok. Jadikan cerita, malam tu ayah aku tak merokok. Ibu aku mula macam dah rasa lama. Waktu tu aku tidur dengan nenek aku kat belakang Aku tidur dengan nenek aku kat belakang. Ibu aku macam terdetik lah. Tak ada kedai ke? Tak ada kedai ke? Haus ibu cakap kan. Tiba-tiba lepas ibu aku cakap benda tu, terus ibu aku nampak sebuah kedai. Ayah aku nampak sebuah kedai. Dia tu sangat usang. Ada satu je lampu yang warna merah tu. Kalau kau perasan lah lampu momentum. Tapi ada orang dalam 2-3. Tapi orang semua menghadap ke dalam kedai. Kedai tu tak ada apa-apa. Ada kedai, ada orang, tapi dia menghadap ke dalam kedai. Tapi kat depan tak ada TV, tak ada apa. Tapi kedai tu sangat-sangat ini. And then ibu aku cakap, ayah tu kedai. Ayah aku macam taklah, kita ikut je.
Jangan berhenti. Kalau nak berhenti kena call. Ibu aku pun keluar line pun. Call tak dapat. Line tak ada. So kita pun sambunglah perjalanan. Ibu aku pun terpaksalah menahan kehausan. Kita teruskan perjalanan. Kereta yang sama ulang alik. Ibu aku dah tak pandang. Dah dekat dalam 2 jam kita orang isi minyak full. Ending dua takut je. Dengan secara tidak sengajanya, nenek aku terbangun dari jaga. Nenek aku cakap macam ni, kenapa kereta tak berjalan? Ibu aku dengan ayah aku macam pandang. Teruslah ayah aku buka tingkap, pasang rokok. 10 minit ayah aku pasang rokok, baru dia nampak kat hujung jalan ada lampu cerah. Dengan lampu jalan lah. Rupanya dia dah keluar daripada kawasan. Keluar, sampai je kat simpang, belok ke kiri, ada sebuah kedai. Semua berhenti kat kedai tu. Dia orang turun. Rupanya ibu aku cakapnya semua mengalami benda yang sama. Cuma berbeza-beza cerita. Oh, dia tak nampak kereta, dia nampak motor. Lepas tu tak nampak motor, nampak van. Ada nampak sekolah. Sekolah tu macam dia cerita, kan kalau kat sekolah kita malam-malam kan pasang lampu yang banyak. Ini tidak. Sekolah itu satu bangunan tu ada satu lampu. Satu bangunan ni ada satu lampu. Kau bayangkan bangunan 3 tingkat ada satu lampu je menyala. Macam tu lah. Ada sebiji bas. And ada yang nampak sungai, ada yang tak nampak sungai. Dia cakap sungai tu sangat besar, luas semua. Yang menarik sekali, cerita yang aku rasa menarik sekali dua kereta lah. Dua-dua nampak. Sebelum kita keluar daripada tempat tu, dia macam berbukit tau. Dia macam berbukit macam ni. Sebelum kita keluar tu, bukit kiri kanan bukit tu ada macam sebuah pokok. And then ada macam gerbang. Nampak sebelum keluar. Sebab bila kita nak keluar berbukit, buka lampu, kan dia akan menyuluh di atas pokok. Satu kereta ni, dia jalan nak menyuluh. Makin dekat, makin terang. Dia beritahu rumah aku. Ini sebelum dia keluar, sebelum dia sampai, terus nampak. Kau tengok nampak apa? Dia nampak gula-gula di atas pokok, satu bawah pokok. Dulu, ini dia diam buat kereta. Dia nampak, dia baca apa yang mata dia cakap satu gula-gula turun macam lalu semua kat sebelah kereta kita. Dia nampak jadi terus keluar and then dia tak nampak, semua tak nampak dah pokok. Dia nampak jalan tu lurus. Aku pun tak tahu nak gambarkan cerita macam mana, sebab aku bukan aku yang mengalami. Aku just dengar cerita daripada mereka. Jadi aku tak tahu nak gambarkan macam mana. Aku tak tahu nak beritahu yang cerita tu macam mana. And then situasi tu pun aku tak tahu macam mana, kita berada kat mana. Ada sama kita berada di dalam alam lain ke, ataupun untuk dipermainkan ke, aku tak tahu. And bila kita cerita, rupanya ada yang orang dengar, orang cakap apa, oh dia cuma nak mempermainkan. Tapi 5 biji kereta 5 biji kereta, aku tak pernah dengar sebelum ni 5 biji kereta tu dipermainkan sekaligus. Selalu dengar macam seorang je sesat macam tu. Adalah seorang ustaz tu cakap, oh rupanya kita orang tak bergerak pun kereta tu, hanya kita orang stay je dalam jalan tu. Jadi aku tak tahu itu apa, bersama jalan itu ke, atau dia memang benda itu ke, aku tak tahu. Tapi kalau ada yang pernah melalui, kau boleh share kat bawah and pengalaman korang sendiri macam mana. Tapi selepas 3 minggu 4 minggu macam tu, orang pernah juga yang mengalami 5 kereta ni. Ada salah seorang tu pernah lepas 3 minggu dia lalu balik jalan tu, tapi siang. Jalan tu memang sekejap, tak sampai pun 1 jam, 45 minit macam tu. Tapi kita orang berada kat jalan tu 3 jam lebih something, sampai minyak kereta kita orang semua kurang. Itu satu pengalaman yang aku rasa best kalau aku ada. tak maksudnya pengalaman diorang lah. And then aku ada dalam situasi tu, tapi aku tak dapat rasa. Bersyukurlah aku tak dapat rasakan benda tu. Mungkin kalau aku bangun, aku cakap haus. Sebab aku budak kan waktu tu. Haus. Ayah aku pun terpaksa berhenti. Mungkin aku hilang sampai sekarang, aku tak tahu. 4 keluar, 1 tinggal. Macam tu lah cerita dia. So itulah cerita aku untuk kali ni. Pengalaman aku, kalau aku ingat lagi pengalaman aku yang lain, aku akan ceritakan. Setakat ini itu je yang aku rasa aku ingat sampai sekarang. Aku harap benda takkan jadi lagi dekat diri aku.
Just kalau Tuhan tu nak bagi ujian pun kita kena terimalah. Itu ujian dari Allah kan. So itu je. Okay guys? Bye. Terima kasih.